السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita sambung lagi perbahasan kita daripada yang sebelum ni, iaitu 40 amalan mudah menurut sunnah. Sambungan kita malam ni ialah amalan yang ke-23, sunnah yang ke-23, muka surat 66, iaitu sujud syukur. Perbahasan ni kita akan tengok apa definisi sujud syukur itu, bila ianya boleh dilakukan, bagaimana kaifiatnya, dan adakah benda-benda yang kita bila mana berlaku benda tu dalam hidup kita tak boleh buat sujud syukur itu, ataupun penghalang-penghalang kepada sujud syukur ini. Kalau kita tengok muka surat 66 tu, dia datangkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan daripada sahabat yang bernama Abi Bakrah ataupun Abu Bakrah As-Saqafi At-Taifi. Abu Bakrah As-Saqafi daripada Bani Thaqif At-Taifi, kerana dia berasal daripada Taif. Abu Bakrah tu nama samaran, bukan nama betul. Nama betul dia ialah Nufai' bin Masruh. Sebahagian riwayat mengatakan Nufai' bin Harith bin Kaladah. Salah seorang sahabat yang merupakan bekas hamba lalu dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni antara orang Taif yang masuk Islam waktu hayat Nabi. Sebab dalam sirah kehidupan Rasulullah ni, orang Taif ni tak ramai masuk Islam. Qalil nadir, sikit dan jarang. Orang Taif masuk Islam selepas kewafatan Rasulullah. Dan kalau kita baca sirah Nabi tentang dakwah Nabi sebelum hijrah ke Madinah, Nabi pergi ke Taif, ianya ialah satu perjalanan dakwah yang tidaklah menggembirakan hati. Sebab Taif ini tidak mencatatkan keberjayaan dakwah Nabi dengan baik. Kita semua tahu dan kita semua masyhur tentang cerita tu, iaitu ketika mana Nabi bawa satu orang sahabat yang merupakan anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah, menemani perjalanan dakwah Nabi selama 10 hari. Dakwah Nabi di Taif ditolak mentah-mentah kerana pertama, sebahagian para ahli sejarah mengatakan propaganda tentang tak betulnya Nabi, sesatnya Nabi telah sampai dahulu sebelum Nabi sampai ke Taif. Dan kalau kita tengok waktu Nabi pergi ke Taif tu pun ialah waktu selepas Nabi menerima dua berita duka cita, iaitu kewafatan pak menakan dia Abu Talib dan juga isterinya yang tercinta iaitu Khadijah binti Khuwailid. Lalu Nabi pun
doa pada Allah Ta'ala sebab tengok dakwah di Mekah ni sempit, supaya diberi tempat yang lega sikit, supaya orang tu bukan daripada kalangan orang yang degil sangat. Dalam mimpi Nabi yang merupakan jawapan pada doa tu, dia tak keluar nama tempat direct, dia hanya keluar gambaran tempat yang akan menjadi medan dakwah ataupun pusat. Iaitu Nabi nampak kawasan yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, dan yang paling banyaknya ialah pohon tamar ataupun pokok kurma, dan gunung-gunung yang terdiri daripada batu-batuan berwarna hitam. Itu merujuk kepada Yathrib ataupun Madinah. Cuma dia tak jelas sama ada Yathrib atau Taif ataupun Yamamah, 3 tempat ni. Jadi Nabi duk fikir yang paling dekat antara 3 tu, Taif, Madinah, Yamamah. Yamamah hari ni ialah Riyadh, ibu negara Arab Saudi. Itu nama lama dia, Yamamah. Okay. Nama sekarang Riyadh. Nabi terlintas yang akan jadi pusat sementara untuk baiki Mekah ni mesti yang dekat, takkan jauh. Jadi Nabi duk nampak Taif lah kot dalam bayangan itu. Rupa-rupanya bukan. Dan kalau kita tengok dalam dakwah Nabi selama 10 hari tu, tak ada seorang pun yang menyahut seruan dakwah Nabi dengan baik, melainkan satu orang hamba pun bukan orang Taif. Hamba tu orang lain, kampung lain, kawasan lain, negeri lain, yang terkenal dalam satu riwayat, bila mana Nabi patah balik ke Mekah selepas dakwah tu gagal, ketuk semua rumah, tak ada seorang pun yang terima dakwah, bahkan dilayan dengan buruk, dilontar dengan batu oleh anak-anak di Taif, pemuda-pemuda dan juga budak-budak kecil di Taif. Akhirnya Nabi berjalan sampai ke Qarnu Sa'alib ataupun Qarnu Manazil, tempat orang melakukan miqat umrah dan haji hari ini. Sampai situ Nabi berehat, Nabi berdoa, Nabi berjalan sikit sampai ke kebun, yang mana kebun tu milik 2 orang musyrikin. Di situ satu orang hamba yang jaga kebun tu, nama dia Addas. Dia yang masuk Islam. Saya tak nak cerita detail lah, saya cerita ringkas, sebab kita nak masuk kepada hadis juga. Okay. Jadi itu sajalah cerita dakwah Taif, seorang je yang masuk Islam. Tidak ada lagi lepas pada tu orang Taif masuk Islam, melainkan lepas pada tu lama jugalah, bertahun-tahun lepas pada hijrah pun baru datang Abu Bakrah ataupun Abi Bakrah ni yang riwayat hadis kita ni, ataupun namanya Nufai' bin Masruh ataupun bin Harith bin Kaladah ni masuk Islam. Okay. Dan dia telah meriwayatkan hadis tentang sujud syukur ini. Kita tengok hadis ni, dia kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw bushira bih kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Kata Abi Bakrah At-Taifi, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana dapat benda-benda yang menggembirakan, urusan yang menyenangkan, terima khabar gembira, kharra sajidan, terus Nabi itu sujud sebagai sujud syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi hadis ni ialah perihal perbuatan Nabi, fi'il Nabi. Bila mana dapat benda yang menyeronokkan, benda yang menggembirakan, maka Nabi akan sujud. Okay. Hadis ni umum. Tak cerita sebelum sujud Nabi buat apa, masa sujud pun Nabi buat apa, selepas sujud pun Nabi buat apa, tak cerita. Ni umum saja. Cuma umumnya kita ketahui, sujud ni ialah perbuatan macam mana kita sujud dalam salat 5 waktu ataupun salat sunat, iaitu meletakkan 7 anggota di atas hamparan ataupun di atas tanah. Itu perbuatan sujud yang kita maklum. Okay. Daripada hadis yang ringkas ini telah keluar satu perbahasan dalam kitab-kitab fiqh 4 mazhab dan mazhab-mazhab yang lain, membahaskan tentang hal keadaan sujud syukur ni. Kalau kita tengok dalam pengajaran daripada hadis, umumnya para ulama ada pandangan yang berbeza-beza. Jumhur, majoriti ulama, iaitu terdiri daripada 1/3 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
mazhab Abu Hanifah ataupun sebahagian Al-Hanafiyah, Syafi'i dan juga Hambali, mereka mengatakan sujud ini ialah sunnah. Terima berita gembira, kita pun sujud. Nanti kita akan cerita berita gembira tu macam mana. Okay. Cuma ada beberapa pandangan lain. Antaranya pandangan daripada mazhab Maliki dan sebahagian lain daripada Hanafiyah ataupun mazhab Abu Hanifah ni, mereka berpandangan, mereka kata sujud syukur ni makruh. Makruh ni maknanya benda yang tak buat lagi baik. Kenapa dia orang kata makruh? Yang kata sunat tu jelas lah sebab hadis yang kita dengar tadi. Yang kata makruh ni kenapa? Sedangkan dalam hadis tu Nabi memang buat pun. Nabi tunjukkan satu perbuatan, dapat benda seronok, gembira, sujud. Tiba-tiba ada kelompok kata makruh. Makruh ni dia setapak lagi nak pergi pada haram. Buat, tak dapat apa-apa, tinggal lagi baik, tu makruh. Haram, buat berdosa, tak buat itu dapat pahala. Maknanya dia dekat tu. Okay. Kenapa? Okay. Kalau kita tengok, antara benda yang disebut, antaranya dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dia rungkai kenapa dua kelompok ni, Malikiyah dengan Ba'dul Hanafiyah, sebahagian daripada ulama mazhab Hanafi dan juga Maliki keseluruhannya, dia kata makruh. Kenapa? Pertama, ada ayat Quran Allah Ta'ala sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat Tuhan, kamu tak boleh bilang. Berdasarkan ayat tu menunjukkan banyaknya nikmat Tuhan ni, tak sempat kita nak sujud satu-satu. Tu pandangan umum. Okey. Di sisi Malikiyah, kenapa dia orang kata makruh? Kerana mereka menerima satu lagi hadis, iaitu hadis yang menunjukkan pada kita bila mana terima berita gembira, Nabi ni salat 2 rakaat. Ada hadis macam tu. Itu yang diterima di sisi Al-Malikiyah. Tapi yang rajih, maknanya yang tepat, yang dua kelompok ni dia marjuh, dia kurang tepat. Taklah tak betul, tapi dia kurang tepat. Okay. Maknanya bukanlah pandangan dia tu pandangan yang didasari oleh tak faham hadis. Bukan. Dia orang faham dengan angle lain, dengan sudut lain. Okay. Jadi yang rajihnya ialah yang kata sujud syukur ini sunat. Sujud syukur ini sunat. Datang saja nikmat, hilang bala, maka kita pun sujud syukur. Okay. Cuma yang menjadi hampir kebanyakan para ulama sebut, iaitu Malikiyah baik ataupun mazhab-mazhab 4 yang lain, kalau nikmat tu jenis berterusan, maka tidak disunatkan untuk sujud syukur. Contoh nikmat bernafas. Dapat, sekarang pun duk dapat ni. Kalau sujud syukur, tak jadi kerja kita. Duk sujud sampai kesudah. Banyak urusan tertangguh. Ataupun nikmat bangkit pada tidur, hidup lagi. Duk teringat yang tu. Jadi, yang berterusan ni, jadi dia tidak disunatkan untuk buat. Okay. Dalam buku ni, dia tak sebut bila waktu kena sujud syukur secara spesifik. Jadi saya ambil daripada sumber lain. Antaranya yang disebut dalam pandangan Ibn Hajar Al-Haytami. Juga disebut dalam Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i oleh Dr. Muhammad Zuhaili. Bukan Wahbah Zuhaili, Muhammad Zuhaili. Dia kata sujud syukur ni kena buat bila mana ada 4 keadaan. Ini Syafi'iyah berpegang pada 4 keadaan. Yang pertama, bila mana hujumun ni'mah. Terima nikmat yang tiba-tiba. Dapat anak, dapat benda-benda yang menggembirakan lah. Tiba-tiba dapat duit ke, dapat kerja ke, dapat dimudahkan urusan dalam banyak perkara ke, dapat yang tu, terus sujud. Nanti kita akan bahas macam mana kaifiat sujud tu. Itu yang pertama. Yang kedua, indifa'un naqmah. Bila mana kita terselamat pada bala. Kita lalu satu kawasan, lepas elok kita lalu, kawasan tu pun kena bala. Kita tak dapat nikmat apa. Nikmat kita selamat lah. Okay. Dapat yang macam ni,
Terus sujud syukur. Itu yang kedua. Yang ketiga, ru'yatu fasiq. Bila mana tengok orang fasik. Yang ni kita jarang dengar tentang sujud syukur ni. Tengok orang fasik, kita pun sujud syukur. Kita tak fasik macam dia. Orang fasik ni apa dia? Orang fasik ni orang yang buat dosa besar ataupun benda sia-sia. Banyak buat dosa besar. Buat juga dosa kecil. Dan juga suka buat benda sia-sia. Ada satu hadis riwayat daripada Al-Hakim dalam kitab ni Mustadrak. Nabi pernah sujud syukur bila mana Nabi tengok satu orang tua yang terkena penyakit zamim. Zamim ni apa dia? Nyanyuk, cakap mengarut. Usia dah lanjut, cakap mengarut ke suka hati. Nabi tengok dia, Nabi sujud syukur. Alhamdulillah aku tak kena macam dia. Itu yang dimaksudkan dengan melihat orang yang fasik. Tapi jangan sujud depan dia. Sujud kat rumah lah. Ataupun sujud tempat yang tersembunyi lah. Orang fasik ni apa dia tuan-tuan? Orang fasik ni banyak sebab takrifan dia mengikut pada realiti kehidupan. Kalau tengok orang yang hidup dia jauh pada ibadah, tak datang masjid, tak join program agama, secara umumnya dia fasik lah. Secara umum. Dia tak kafir, dia fasik. Okay. Taklah kata dia tu teruk. Ada nilai kebaikan dia. Okay. Yang macam ni boleh tak sujud? Boleh sujud. Dan kita sujud tu, bukanlah kita riak pada diri sendiri. Cuma kita mensyukuri nikmat Tuhan, tak jadikan kita ni gelong, minat pada benda-benda yang melalaikan. Tak termasuk kita dalam tu. Ataupun yang kedua, ni maaf saya sebut. Tengok orang isap okok, kita tak isap okok. Okey, kita lagi baik pada orang tu. Minta maaf lah kalau ada orang yang isap okok. Saya secara peribadilah, saya pegang pada pandangan itu orang fasik lah. Sebab dia benda yang sia-sia. Hakikatnya dia benda sia. Hatta okok daun pun. Okay, jadi kalau kita tengok pandangan para ulama memang kontemporari lah. Walaupun ada orang dia nak cari celah yang kata makruh. Makruh ni kalau buat kerak-kerak pun dia tak elok juga. Walaupun ada orang kata, saya tengok ada sebahagian tuan-tuan guru pun isap pondok-pondok lama-lama. Okay. Tapi perbuatan tu tetap bukan perbuatan yang elok. Sebab tu kalau kita tengok, ada perbahasan di sisi para ulama ni. Nama dia Al-Khawarimul Muru'ah. Menjaga diri daripada terjebak benda-benda yang menjatuhkan air muka. Tapi dia tak salah. Terutamanya orang dalam bidang hadis. Nak menilai perawi-perawi. Nak tengok orang tu okey ke tak okey. Okay. Contoh saya bagi realiti. Satu orang ustaz, dia isap okok. Okay. Kalau dia orang awam, dia isap okok. Isap okok tu salah dah. Okay. Tapi bagi nisbah orang awam, dia pun bukan speaker, bukan orang yang bercakap. Dia pun bukan orang yang menjadi mata memandang. Okey lah. Isap okok tu salah, tapi nak kata tak ada benda-benda yang boleh create fitnah pada diri dia. Okay. Tapi kalau dia satu orang public figure, dia merokok. Okay. Dia satu benda yang menjatuhkan ilmu. Jadi dapat dua. Pertama, benda tu salah ataupun haram. Yang kedua, benda tu menyebabkan orang nampak teruk orang agama ni ada perangai macam ni. Teruk orang agama ni ada benda-benda terlibat dengan benda-benda macam ni. Okay. Ini dia panggil bab-bab yang menjatuhkan maruah ataupun bab-bab yang menjatuhkan air muka. Saya nak sebutnya bila mana tengok orang kena benda-benda macam ni, kita tak kena, kita syukur. Bukan kita dabik dada. Aku tak kena. Bukan kita riak. Cuma dalam perbahasan sujud syukur ni, kita boleh sujud syukur macam tu. Berdasarkan perbuatan Nabi. Walaupun hadis riwayat Al-Hakim ni, dia ada pertikaian sikit para ulama tentang betul tak betul. Walaupun dia kata, ma rawahu ala syarti syaikhan. Apa yang diriwayatkannya ni, di atas syarat dua orang. Syaikh, iaitu Bukhari dan Muslim. Cuma nak katanya ada riwayat, Nabi ni tengok orang tua cakap merapu. Orang tua buat benda-benda yang tak elok. Duduk tepi jalan, baju tak pakai. Pakai kain plekat. Sikit lagi dekat dengan lutut. Terbuka. Ini perangai tak elok. Ini benda tak elok. Okay. Nabi tengok. Nabi kata, Alhamdulillah aku tak kena. Nabi pun sujud. Aku tak terlibat. Tak jadi sampai macam tu.
Jadi ini benda-benda yang dibolehkan untuk sujud syukur. Okay. Yang keempat, yang terakhir, ru'yatu mubtala. Tengok orang yang sakit berat, tak boleh buat apa. Kita tak kena uji dengan sakit. Jadi kita boleh sujud syukur. Cuma untuk yang keempat ni, tuan-tuan jangan pergi sujud syukur tepi katil hospital dia. Jahanam lah dah dia sakit. Kita pula sujud syukur. Alhamdulillah aku tak sakit macam hang. Dia pun terasa hati. Daripada hangat duk bersembang, jadi senyap dua-dua, akhirnya keluar macam tu. Okay. Sebab memang ada dalam kitab fiqh sebut, sujud tu buat kat lain. Okay. Tapi kita syukurlah sebab sakit ni, dia lah sakit tu kafarah. Sakit tu memang menghapuskan dosa pun. Okay. Cuma dia membantutkan banyak benda. Sebab sakit ni tuan-tuan bukan mudah. Ada setengah-setengah sakit, dia yang sakit saja yang terasa dan yang terkesan. Ada setengah-setengah sakit, orang dekat-dekat dengan dia pun terkesan jadi susah. Isteri dia susah, anak dia susah, family dia susah bila mana dia sakit. Bila mana jadi macam ni, isteri rasa terbeban, anak pun rasa terbeban, family rasa terhimpit, dia boleh mengundang rasa tak selesa. Sama jugalah dengan orang yang terkena zamin tu, yang terkena nyanyuk apa semua ni, anak-anak yang menjaga, Allah Ta'ala akan uji dengan rasa menyampah dan meluat. Bila lagi orang tua dia nak pergi, perangai pun tak semenggah dah. Okay. Itu benda yang kita tak nak dalam hidup. Kita tak nak benda tu berlaku. Sebab tu Nabi waktu pagi, waktu petang ajar pada kita supaya jangan kita ni kena su'ul kibar. Buruknya keadaan bila mana dah panjang usia. Perkataan Nabi su'ul kibar tu luas. Nabi tidak fokuskan nyanyuk semata-mata. Tapi su'ul kibar ni ialah penyakit yang kena pada satu orang yang berumur, orang sekeliling dia rasa terganggu, tak selesa, annoying dengan dia. Terutamanya orang-orang dekat lah. Isteri mungkin, pasangan, ataupun anak-anak. Ada setengah orang yang berumur ni, saya sebut umum. Bukan saya fokus siapa-siapa. Sebahagian orang, dia bila mana dia berusia, keinginan dunia dia masih menebat. Sehingga anak rasa susah nak deal dengan keinginan dia. Dia nak benda-benda ni, dia nak berjalan tempat-tempat yang mahal-mahal. Dia tu tak larat, tapi dia nak belagak gaya macam orang muda. Ni pun su'ul kibar. Ataupun dia jadi makin tua ni dia jadi mata lalat. Tengok benda semua tak kena. Nak cari pasal dengan semua orang. Anak berkahwin rasa terganggu. Menantu datang rumah rasa terganggu. Dia tak nyanyuk. Dia tak terbaring, cakap sorang-sorang pukul 3 pagi bangun menyanyi. Dia tak kena penyakit macam tu. Tapi dia tengok anak dia, hang tak nak tukar ke bini hang? Dia sebut macam tu. Ini perangai yang irritating orang. Irritate. Sebahagian orang berumur, dia ada kena penyakit macam tu. Tak dinafikan lah dia kena tu sebab bisikan syaitan. Cuma nak kata kita tak nak. Kita nak jadi orang yang bila mana makin panjang usianya, makin baik. Sebab tu dalam hadis sahabat pernah tanya Nabi, orang yang baik ni siapa dia? Nabi jawab, man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang baik ni ialah orang yang panjang usia dan elok amal perbuatan dia. Ada orang dia panjang usia tapi keinginan dia macam-macam. Dia nak itu, nak ni, suka bergaduh pada benda-benda yang tak penting dah bagi orang tu. Tak puas lagi dengan dunia apa-apa semua. Jadi ini semua benda yang kita sebut sebagai keadaan yang tak baik. Okay. Jadi tu 4 keadaan. Kita boleh sujud syukur. Dapat nikmat, jauh pada bala, tengok orang fasik dan tengok orang sakit. Jadi 4 keadaan ni, kalau kita duduk dalam keadaan tu, kita boleh sujud syukur. Okay. Dah clear definisi sujud syukur, perbahasan di kalangan para ulama hukum dia. Ada yang kata sunat, ada yang kata makruh, jumhur kata sunat, rajihnya ialah sunat. Okay. Bila kita nak kena sujud syukur? Tadi kita dah sebut 4. Okay. Ni saya nak tambah 2-3 perkara ni. Antara amalan sebahagian orang kita ni, dia akan sujud syukur bila habis exam. Ni anak-anak sekolah. Walaupun dah habis dah sekolah. Yang exam besar-besar ni,
SPM ke, ataupun exam apa-apa je lah, UPSR ke apa. Selesai hari last, tiba-tiba buat sujud syukur berjemaah. Boleh tak boleh? Sujud syukur tu boleh. Sujud berjemaah tu macam mana? Yang ada dalam riwayat, sujud secara berjemaah ni, sujud sunat ni, sujud tilawah saja. Boleh. Contoh imam baca ada ayat sujud tilawah, semua sujud. Bukan imam seorang yang kena sujud. Yang tu boleh. Macam hari Jumaat, baca surah Sajdah, sujud tilawah. Okay. Tapi yang jenis duduk tepi meja exam, turun ramai-ramai, boleh ke tak boleh? Okay. Kalau dia buat berjemaah, problem. Tapi kalau dia buat by individu, okey. Yang kedua, keadaan kedua, ni mesti orang tengok bola ni. Dapat satu gol sujud. Boleh ke tak boleh? Okay. Morocco kalah. Ramai orang frust. Tiba-tiba ada gambar, ramai pemain bola sujud. Saya tak tengok, saya tak tahu dia orang sujud berjemaah ke macam mana. Okay. Sujud ketika mana mendapat jaringan gol ni, ada perbahasan ulama kontemporari. Sama ada di negara kita ataupun di negara Arab sendirilah. Okay. Boleh ataupun tidak satu orang pemain bola dia dapat jaringkan gol, dia sujud. Dia yang jadi isu bila mana satu orang pemain bola, Muhammad Salah tu, dia yang buat. Walaupun dia nama dia Salah, tapi apa yang dia buat tu betul ke salah? Okay. Nak kena bahas dulu. Okay. Pertama orang Melayu kita terkejut lah sebab orang main bola ni dia tak pakai seluar track panjang. Dia pakai seluar pendek dan nampak lutut. Okay. Pertama kita tahu perbahasan aurat ni memang ada pandangan di kalangan para ulama. Kadar yang berbeza-beza. Okay. Di sisi pandangan Hanafiyah, sebahagian Hanafiyah, sujud syukur ni tak perlu kepada wuduk, tak perlu pada menutup aurat, tak perlu. Okay. Jadi perbuatan dia tu kalau dia buat by individu, okey, tak ada masalah. Taklah kata tak boleh. Saya taklah pegang pada pandangan. Walaupun ada ulama kontemporari yang kata tak boleh. Lepas jaringkan gol tu tak boleh, tak perlu pun sujud. Sebab itu menang bola boleh apa? Contoh Morocco lawan Spanyol ke apa, menang bola Morocco boleh takluk Spanyol ke? Tak ada apa pun. Morocco tetap bersama dengan Israel juga. Itu benda hakikat yang kita kena tahu. Okay. Walaupun dia menang ataupun kalah. Okay. Sebab dia hanya lebih kepada lu'bah, permainan. Tak lebih daripada tu pun. Cuma kita ni dia sakan sikit lah benda-benda macam ni. Okay. Perbuatan sujud selepas menjaringkan gol umumnya boleh, tapi lakukanlah dengan adab yang baik. Maknanya pemain tu sujud bagi elok lah sikit. Jangan buat kerana trend atau mahukan gambar tu viral, bukan kerana tu. Tapi sebenarnya yang awal-awalnya tak ada pun benda macam ni. Benda-benda macam ni tak ada. Sebaik Mukhtar dah hari dah mati dah. Kadang dia pun jadi payah lah. Sebab dia pun main bola sedap juga. Jadi kalau dia tak sujud, dia jadi macam masalah juga. Okay. Benda-benda ni tak perlulah. Sebab tu ada satu orang tokoh dalam mazhab Hambali. Nama dia Ibn Al-Hajj. Dia ni duduk di Iraq. Dia kata orang kampung dia ni ada satu kebiasaan. Bila mana tengok orang minum air, dia akan sebut sihah. Sihah tu maksud dia apa? Semoga kamu sihat. Okay. Dengan sebab ramai orang duk buat benda tu, sehingga orang melihat ianya daripada sunnah Nabi. Sebab tu kebiasaan-kebiasaan yang tak biasa, jangan dibiasakan lagi. Sebab ia boleh merubah pandangan orang, memang kena buat macam tu ke? Sepatutnya, kalau kita ni nak pegang dengan sujud syukur ni kan, kita tengok orang accident kat depan, kereta kita tak kena, kita kena park tepi, turun sujud, baru sambung perjalanan. Tak payah tolong orang tu, orang lain yang tolong. Okay. Sepatutnya lah. Kalau kita nak tolong, tolong lah. Cuma nak kata itu dari segi yang sepatutnya, tapi kita tak buat pun yang tu sebab tak ada orang buat lagi. Benda tu tak biasa orang buat. Tuan-tuan tengok orang-orang yang dapat nikmat apa-apa, dia kena apa-apa, dia dapat apa-apa, dia terus sujud. Benda tu boleh dibuat secara individu. Tapi untuk kes bola ni, dia jadi macam kebiasaan. Dia mula nak jadi trend. Sama juga dengan isu lepas exam tu.
Dia jadi trend. Sebab sebahagian sekolah-sekolah ni cikgu yang suruh. Lepas daripada selesai, jawab kertas periksa yang last, sujud. Okey. Jadi secara umumnya lah, yang terbaiknya sujud secara individu. Jangan sujud berjemaah. Sujud secara untuk sujud syukur ni jangan sujud secara berjemaah, sujud secara individu. Okey. Kalau kita tengok dalam pengajaran daripada hadis tu muka surat 67, syarat sujud syukur. Yang C tu, sujud syukur mesti dilakukan sejurus selepas menerima berita nikmat. Terima tu terus sujud. Okay. Jika ditangguhkan dalam sela waktu yang panjang, maka ia akan luput. Ini kerana hadis tadi menunjukkan Nabi SAW sujud sejurus selepas baginda menerima khabar gembira. Yang saya tengok dengan mata kepala sendirilah. Pengamalan tokoh-tokoh, orang-orang alim zaman kita. Sekarang ni. Yang orang-orang Arab duk buat lah, orang-orang Arab yang ada ilmu. Bukan orang Arab yang tak tahu ketahuan ala ni. Dia orang biasa akan sujud syukur ni bila? Dia akan sujud syukur selepas mendengar berita anaknya selesai dah hafazan Quran. Yang tu yang saya tengok dengan mata kepala. Dia dah habis dah. Dah tamat dah khatam dah, selesai 30 juzuk. Dia pun sujud. Itu nikmat. Okay. Yang lain daripada tu tidak ada. Tak biasalah dilihat. Bukan kata tak boleh buat. Okay. Tengok keadaan lah. Tengok pada keadaan dan tengok kepada faktor-faktor lain. Okay. Kemudian yang kedua dia kata, sujud syukur tidak boleh dilakukan dalam salat. Maknanya kita sujud dalam salat, tak boleh. Dalam salat fardu ataupun salat sunat. Kita combine nak sujud syukur ni dengan salat, tak boleh. Jika dilakukan dalam salat dalam keadaan sengaja dan tahu hukumnya, maka salatnya terbatal. Maknanya kita terima berita gembira, sedang elok dengan nak salat, kita pun kata saya gabung sekali lah dengan salat yang saya nak salat ni. Sujud syukur dalam tu, tak boleh. Okay. Muka surat 68. Majoriti ulama mensyaratkan ke atas sujud syukur semua syarat yang dikenakan bagi orang yang ingin salat, seperti menghadap kiblat, menutup aurat, berwudu, takbiratul ihram dan memberi salam. Itu jumhur para ulama sebut macam tu, termasuk mazhab Syafi'i. Sebahagian ulama seperti Ibn Taymiyah dan sebahagian ulama bermazhab Maliki, As-San'ani dan Asy-Syaukani mengatakan tidak perlu berwudu untuk sujud syukur. Dia cuma bersih tempat yang dia nak sujud, pakaian dia pun elok, tutup aurat dengan kadar-kadar yang sepatutnya. Macam orang main bola tu, adalah pandangan kata lutut tu tak aurat. Lutut tak aurat, maka dia bolehlah sujud dalam keadaan baju yang dia pakai, jersey yang dia pakai tu boleh. Tak ada masalah. Okay. Jadi, sujudlah dia. Sujudlah dia terus. Dan apa yang dia nak baca dalam sujud tu? Sama macam yang duk baca dalam sujud sembahyang ni pun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan sebahagian para ulama sunat suruh tambah dengan alhamdulillah berkali-kali ataupun subhanallah dengan beberapa kali yang kita nak lah. Okay. Bangkit daripada sujud tu, kalau kita nak pegang pandangan Syafi'i, kena beri salam. Kalau pandangan-pandangan lain, dia just sujud je lah. Bangun tu tak ada apa-apa, dia dah selesai. Kalau ikut pandangan-pandangan jumhur, memang kita kena ada wuduk lah. Okay. Ibadah sunat yang tak perlu kepada wuduk ni tak banyak pun. Yang pertama, kita kena tahu sujud syukur ni tak perlu ada wuduk. Yang kedua, pandangan sebahagian para ulama, tidak perlu berwuduk untuk menunaikan salat sunat jenazah, salat jenazah, salat bagi orang mati. Sebahagian, saya tak kata semua. Sebahagian. Jumhur kata kena. Jumhur kata kena. Ramai ulama kata salat jenazah ni kena ada wuduk. Okay. Tapi ada pandangan terpencil mengatakan tak perlu, tapi pandangan tu tak berapa kuat. Cuma kalau tuan-tuan tengoklah, bila mana dibuatnya salat ghaib ni, bagi orang Arab, dia orang tak ada wuduk pun, dia orang terus salat. Sebab dia orang pegang pada pandangan yang mengatakan tak perlu berwuduk. Dan kata apa, itu sebahagian daripada ibadat-ibadat sunat yang tak perlu pada wuduk. Selain pada tu sa'i dan lain-lain lah. Sa'i bagi umrah tak perlu kepada wuduk pun waktu bersa'i tu. Tawaf saja yang perlu kepada wuduk. Okay. Kita tengok muka surat 68. Lepas pada nombor 3 tu dia kata,
Penulis melihat khilaf ini berlaku disebabkan perbezaan pandangan ulama terhadap sifat sujud syukur. Majoriti ulama melihat sujud syukur mengandungi perbuatan sujud yang merupakan sebahagian daripada perbuatan salat. Maka ia mengambil syarat-syarat salat. Sebab sebahagian ulama tengok dia punya bentuk tu sama macam salat biasa. Sebab tu dia kena ada syarat-syarat macam salat juga. Okay. Manakala minoriti ulama melihat sujud syukur bukanlah salat. Sebahagian pengkaji moden seperti Syekh Ibn Uthaymin dan Syekh Abdul Aziz At-Tarifi memilih pandangan ini kerana perkara berikut. Yang pertama, mensyaratkan wuduk ketika sujud syukur tidak disandarkan kepada dalil yang sahih dan jelas. Yang kedua, nikmat boleh berlaku bila-bila masa walaupun seorang tu berada dalam keadaan berhadaf. Kita tak boleh nak agak bila nikmat tu berlaku. Bila kita selamat daripada bencana, tak boleh nak agak. Jadi itu pandangan yang lebih realiti lah. Okay. Muka surat 69 dia kata apa? Jika wuduk disyaratkan dalam sujud syukur, sudah pasti Nabi akan jelaskan. Tidak ada penjelasan. Tengok hadis-hadis Abi Bakrah tadi, tak sebut secara detail pun. Yang keempat, sujud syukur sama dengan zikir lain seperti tasbih, tahmid dan tahlil. Maknanya dia macam ibadat-ibadat sunat yang tak perlu kepada wuduk dan syarat-syarat khusus. Macam nak berzikir, tak perlu ada wuduk. Okay. Cuma di sisi mazhab Syafi'i, boleh ataupun tidak, orang yang berhadas besar, khususnya perempuan yang haid dan nifas, untuk melakukan sujud syukur, pandangan yang dipegang kebanyakan Syafi'iyah, tak boleh perempuan yang haid ataupun nifas melakukan sujud syukur. Dia hanya boleh sebut kalimah-kalimah yang menunjukkan kesyukuran. Alhamdulillah, apa-apa semua. Ini yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Walaupun dalam kalangan Syafi'iyah sendiri tidak sepakat pada isu ni. Cuma nak katanya, ada yang melarang lah. Okay. Kemudian dia kata, muka surat 69 lagi, penulis cenderung dengan pendapat ini kerana kekuatan dalilnya. Namun ia tidak menafikan bahawa syarat-syarat ini digalakkan untuk dilakukan walaupun ianya tidak diwajibkan. Maknanya meraihkan keadaan yang elok. Kalau ada wuduk, kalau dalam keadaan tutup aurat, kalau nak duduk dalam hai'ah orang nak salat tu lebih baik. Bila mana nak buat sujud syukur. Kalau tak boleh, tak mampu, maka kita sujud macam biasa. Yang pastinya paling-paling kuranglah keadaan kita nak sujud tu, tempat yang nak sujud tu bersih dan kita berada dalam menutup aurat yang baik. Itu paling minimum lah. Okay. Jadi selesai kita untuk sujud syukur. Kita masuk sikit dalam masa yang ada ni. Bacaan sunnah yang ke-24. Bacaan sunnah apabila ditimpa sesuatu yang tak disenangi. Benda-benda yang kita tak suka, tak selesa. Apa yang kita nak kena buat, nak kena sebut. Hadis riwayat Muslim. Ucapan yang perlu diucapkan bila mana kita duduk dalam keadaan tak selesa ialah ucapan yang berbunyi qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah Ta'ala dah takdirkan sesuatu yang dikehendaki dan dilakukan. Kita tengok pengajaran daripada hadis muka surat 70. Yang pertama dia kata, hadis ini mengajarkan bacaan yang sunat dibaca ketika seorang Muslim berhadapan dengan situasi yang sukar. Tak boleh nak adjust. Terperangkap dalam situasi itu. Maka kita baca bacaan itu. Iaitu qaddarallah wa ma syaa fa'al. Yang kedua, lafaz hadis ini menunjukkan sifat tawakal seorang hamba kepada Tuhan setelah dia berusaha sedaya upaya. Itu yang saya nak highlight tu. Bukan dia kena, dia duduk diam. Lepas pada tu dia pun baca yang tu. Dia kena try hard untuk dia keluar daripada benda-benda yang menyusahkan. Okay. Jika takdir Allah mengatasi usaha dan rancangannya, maka seorang Muslim yang beriman akan berserah kepada Allah dan redha dengan ketentuannya. Ini saya nak cerita sikit. Saya bawa balik daripada menunaikan umrah. Okay. Ada satu travel, bukan travel saya bawa lah, travel lain. Jemaah dia mengadu, tak nak sebutlah travel tu, nanti isu pula. Okay. Pengurusan yang
tak menyenangkan jemaah. Dan dibawa oleh satu orang mutawif yang agak terkenal di negeri tertentu. Tak nak sebut negeri mana. Okay. Apa yang berlaku pada jemaah ni? Kumpulan jemaah ni. Pertama, mereka telah ditukar hotel. Di Madinah baik, di Mekah baik. Di luar pada pengetahuan mereka. Sampai-sampai hotel lain. Hotel lain satu hal. Bilangan jemaah tu agak ramai. Saya lebuh lah 40. Daripada 40 orang tu, pecah 20 hotel lain, 20 hotel lain. Okay. Menyebabkan dia akan ada gap. Dia tak duduk. Biasa orang, dia nak jemaah tu satu hotel lah. 40 orang, satu hotel tu. Okay. Dan bila mana dapat masuk dalam hotel, bayaran-bayaran yang dibayar sebelum ni, dengan bilik yang agak luas, dengan bilangan rakan sebilik yang minimum, contoh dia ambil sebilik 2 orang, tiba-tiba ditukar secara tiba-tiba jadi sebilik 3 orang, sebilik 4 orang, bilik yang sempit. Lepas pada tu, keadaan bilik yang teruk, tandas tak berapa elok, bau yang tak sepatutnya, dan bilik yang tak terurus dengan baik, sehingga menyebabkan ada sebahagian yang sensitif dengan debu ni, kena demam, sesemua dan macam-macam. Okay. Lalu, bila mana dibuat pengaduan kepada syarikat tersebut, dan mutawif yang bawa tu, ustaz tu, apa respon ustaz tu? Sabar, ni ketentuan Tuhan. Okay. Betul lah tak boleh perbuatan tu. Okay. Dia, ketentuan Tuhan yang tak boleh diubah, lain. Ini pengurusan kita yang cacat merbak, tiba-tiba kita bubuh dekat ketentuan Tuhan. Lalu disuruh para jemaah supaya bersabar. Ni mungkin kafarah dosa. Adalah tu belum datang umrah ni ada buat pasal dengan orang. Dia nak pergi cari salah orang lain pula. Nak pergi tutup pada tu. Sehinggalah seorang jemaah tu tulis panjang lebar dah viral dekat media sosial. Tuan-tuan boleh balik cari sendirilah. Dia punya syarikat mana tu. Syarikat tu terkenal. Ramai saya rasa untuk utara ni, 4 negeri ni, semua ada cawangan dia. Yang tuan-tuan cari sendiri. Saya tak nak sebut. Sebut warna beg pun saya tak nak sebut. Sebut warna beg biasa orang dah tahu dah. Okay. Cuma nak katanya, orang mengadu, orang tak puas hati. Okay. Tapi yang saya tak minatnya ialah alasan suruh sabar. Alasan suruh sabar tu, itu ialah benda yang tak sepatutnya. Ini common sense. Yang kita boleh ubah. Yang datang daripada pengurusan awal. Tak boleh nak pakai kaedah ni. Kita tawakal pada Allah Ta'ala. Tawakal pada Allah Ta'ala. Tapi, kita tak buat apa-apa. Kita sendiri yang lewat order, ataupun kita yang lengah sesuatu, tiba-tiba jadi. Dan dari segi sebab dan musababnya, kalau buat perangai lembab, pengurusan bertangguh, memang akan kena macam tu. Tiba-tiba nak letak dekat ini ketentuan Tuhan. Yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh. Lepas pada kita usaha, kena juga. Kita dah booking awal, apa-apa semua. Akhirnya sampai-sampai, tak ada nama jemaah dalam sistem. Itu cerita lain. Mana syarikat dah buat sebaik mungkin. Okay. Yang ni memang tak ada apa-apa booking daripada awal pun. Kapal terbang berlepas daripada KLIA tu, tak booking lagi. Sampai Madinah, tak booking lagi. Akhirnya, dekat-dekat bas nak sampai dekat hotel, baru nak booking, baru nak kalut cari. Pegawai dia yang di sana pun nak kalut. Itu bukan takdir Tuhan. Takdir Tuhan juga. Tapi takdir yang berlaku kerana sambil lewa kita. Sambil lewa kita. Macam isu lain. Contoh. Orang kata apa? Kita bawa kenderaan. Kenderaan kita tu tidak mementingkan aspek keselamatan. Tiba-tiba aksiden. Aksiden tu takdir. Tapi aksiden tu berlaku kerana kecuaian. Ini part yang kita kena faham. Contoh kita dah jaga signal bagi elok, tak bagi awal sangat, tak bagi lewat sangat. Akhirnya aksiden. Akhirnya kena. Itu takdir Tuhan. Tapi kalau kita tak bagi signal, kalau kita pun tak cermat waktu kita bawa kenderaan, kita pun buat perangai cemerkap waktu duk bawa kenderaan, memang dia takdir, tapi takdir yang berlaku di atas kecuaian. Yang ni tak termasuk dalam poin nombor 2 ni lah. Tawakal pada Allah Ta'ala, tawakal, tapi tidak ada usaha sedaya upaya. Sebab Nabi, dia ajar pada kita, tawakal pada Allah Ta'ala, tapi nak perang, pakai baju besi.
Yang tak ada duit nak pakai baju besi, Nabi tak bagi dia join, tapi dia orang nak join. Nabi suruh pinjam mana-mana orang yang ada baju besi. Jangan pergi macam tu je. Dalam masa yang sama, mereka mempunyai hati yang sangat kuat bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang kita ni konsep tawakal dia salah. Kita tawakal lah dulu. Kita bagilah azan tu. Okey, kita sambung sikit lagi. Saya nak sambung beberapa poin saja lagi. Bila mana kita nak bertawakal kepada Allah Ta'ala, kita kena usaha dengan sebaik dan selayak kemampuan kita. Kalau kita tak usaha, tak apa, itu bukan tawakal. Itu malas. Sebab tu ada orang tanya, kalau kena macam tu, pergi umrah, tidakkah itu penipuan? Ya, itu penipuan. Tak ada kata lain, orang kata itu penipuan. Sebab apa yang dijanjikan hanyalah satu sandiwara semata-mata. Okey. Apa-apa saja urusan dalam hidup pun. Nak bagi benda ni jalan, dari segi sebab musabab dia macam ni. Baru kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Apa-apa sajalah, bawa kenderaan ke, urusan apa-apa ke, ikut flow. Sebab tu kau tengok, Nabi bila mana hantar para sahabat untuk berdakwah, nak bagi dakwah tu sampai, kirim surat kepada raja-raja di kawasan-kawasan lain. Sebahagian raja-raja tu tak akan terima surat, melainkan ada protokol-protokol yang perlu dipatuhi. Surat tu kena ada cop, surat tu kena ada ni. Dari segi birokrasi, kita rasa macam leceh. Tapi kita kena hormat lah. Kita kena hormat. Kita kena tahu, itu ialah
wasilah dan itu ialah jalan untuk dapatkan sesuatu. Sebab tak ada pilihan lain. Kita kena hormat sebab kawasan tu ialah kawasan orang yang orang kata apa yang menguasai tu dia nak macam tu. Jadi jangan buat benda-benda yang silap dalam bab tawakal. Kadang-kadang kita dalam bab ibadah ni terlalu kata apa silap konsep tentang ibadah tu. Okey. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya itu ialah satu benda yang perlu diraikan. Saya ambil satu lagi poin. C tu, lafaz ini mengajar kita redha dengan ketentuan Allah setelah berusaha dan tidak menyalahkan takdir atau mempertikaikannya. Ini kerana tidak ada guna mempertikaikan takdir. Allah tetap maha berkuasa dan hamba tetap terikat dengan ketentuannya. Hadis ni dia nak ajar pada kita, bila mana kena sesuatu, lepas usaha dah kemas elok, mulut jangan terkeluar. Kalaulah aku buat macam ni. Kalaulah macam ni. Dia tak nak. Sebab kalau tu akan buka pintu syaitan bagi kita ragu takdir Tuhan. Apa-apa saja. Contoh orang aksiden. Keluar rumah dia aksiden. Tiba-tiba dia sebut, kalau tak keluar, itu tak boleh. Contoh, malapetaka yang berlaku hari ini. Ramai orang Malaysia mati dengan sebab apa yang berlaku di Batang Kali tu. Family dia tak boleh kata, kalaulah saya tak bagi pergi. Tak boleh. Dah mati dah pun. Ataupun kes kapal terbang yang hilang tak jumpa sampai sekarang. Kalaulah dia tak naik, tak boleh. Kalaulah tak naik MA-17 tak kena tembak dia dengan pengganas. Dah mati dah. Tak boleh. Antara sebab benda tu boleh berlaku, kadang-kadang yang pergi wawancara ni pun, wartawan-wartawan ni pun, dia suka cucuk soalan-soalan yang membuka waris tu boleh cakap macam tu. Dulu, kalau dekat-dekat nak raya Aidilfitri ni, raya puasa, ada rancangan TV pergi cari kes-kes kemalangan. Kemalangan bas mati sampai 40 orang, 30 orang di laluan tertentu. Lepas tu cari balik waris. Setahun dah berlaku. Ataupun 5-6 tahun dah berlaku. Lepas tu tanya, apa perasaan pak cik, makcik? Itulah saya pun rasa terkilan. Sepatutnya saya tak suruh dia naik bas tu. Dia buka. Jangan buka. Benda-benda seperti itu tidak bagus. Dia boleh memberi kita rasa tak baik. Kita bersangka buruk pada Tuhan. Sangka buruk pada Tuhan bukan jahanam orang lain, jahanam diri sendiri. Okay. Jadi bila mana berlaku ketentuan Tuhan, sebutlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kali yang akan datang. Poin-poin ataupun sunnah yang seterusnya. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.